Memasuki hari ke-94, konflik di antara rejim Zionis ke atas penduduk di Gaza atau lebih spesifiknya Palestin dan lebih daripada 22,000 angka kematian dilaporkan setakat ini. Tekanan daripada komuniti antarabangsa terus meningkat. Kita dapat saksikan banyak boikot-boikot terus berlaku di seluruh dunia. Solidariti bersama dengan warga Palestin terus meningkat juga, baik di jalanan ataupun di media sosial atau di mana-mana saja ketika ini. Namun, ketegangan masih berlaku, kezaliman tetap berlaku. Namun fokus ketika ini memberi tumpuan yang lebih penting ke arah satu peristiwa ataupun satu perkara besar yang mungkin akan berlaku dalam minggu ini, di mana International Court of Justice ICJ atau Mahkamah Keadilan Antarabangsa akan mendengar pembentangan oleh Afrika Selatan berkenaan kes genosid yang didakwa dilakukan oleh Israel kepada ataupun ke atas Palestin. Dan itu fokus tumpuan agenda Awani untuk saat ini, dan pastinya kita akan bersama dengan Muhammad Azmi Abdul Hamid, Cikgu Azmi yang merupakan Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, dan Profesor Datuk Dr. Rahmat Muhammad yang merupakan Ketua Pasukan Peguam Penyiasat Yayasan My Aqsa. Dan kita akan memberi fokus pastinya kepada apa perkara yang boleh dijangkakan berlaku di ICJ ataupun Mahkamah Keadilan Antarabangsa pada minggu ini, susulan daripada pembentangan yang akan dilakukan oleh Afrika Selatan terhadap kes genosid yang dilakukan oleh Israel kepada Palestin. Dan kita akan mulakan perbincangan ini dengan Prof Datuk Dr. Rahmat Muhammad. Baik Prof, kita nak memberi fokus kepada ataupun kita nak lebih memahami proses permohonan yang dibentangkan oleh Afrika Selatan kepada ICJ berkaitan dengan kes genosid yang dilakukan oleh Israel kepada Palestin yang semestinya melanggar Convention Genocide 1948. Jadi, apa yang boleh kita fahamkan mengenai pembentangan yang akan dilakukan di ICJ ini? Prof. Terima kasih. Pertama sekali kita harus faham tentang perbezaan antara kes dibawa ke ICJ dan kes dibawa kepada ICC. Bila kita kata kes itu dibawa ke ICJ, ini bermakna dia melibatkan negara. Dia tidak melibatkan individu. Jadi kalau ICC itu melibatkan individu yang melakukan jenayah perang, jenayah kezaliman kemanusiaan dan juga genosid, ya. Jadi berbeza, itu kita kena faham. Jadi dalam kes South Africa ini ataupun Afrika Selatan membawa kes kepada ICJ, ada dua perkara yang diminta oleh South Africa atau Afrika Selatan untuk mendapatkan penghakiman daripada ICJ. Yang pertama, meminta ICJ untuk memberikan apa yang dikatakan sebagai provisional measures ataupun tindakan sementara. Untuk apa dia? Tujuannya kalau dapat untuk menamatkan, memberhentikan segala jenis jenayah yang dilakukan oleh Israel pada ketika ini. Ya, dia lebih kepada penghakiman keputusan mahkamah. Yang keduanya yang memakan masa yang panjang ialah untuk memutuskan bahawa Israel bersalah di bawah Convention Genocide. Ya, jadi dua perkara yang dibawa oleh Afrika Selatan. Now, uh, perkara berkaitan dengan jenayah genosid ini, Mhm. kita katakan di bawah undang-undang antarabangsa sebagai jenayah universal, ya, Mhm. ataupun sejagat. Dia sebenarnya memberikan satu kuasa untuk memutuskan, kuasa kepada ICJ untuk memutuskan bahawa sesebuah negara itu telah melakukan genosid, maka beberapa tindakan perlu diambil, ya. Banyak ada presidennya. Mhm. Bosnia, kes Myanmar dan beberapa lagi kes yang ini yang terkenal. Dan di bawah undang-undang antarabangsa ada satu konsep yang dipanggil sebagai erga omnes. Ini Mhm. bermakna setiap negara bertanggungjawab kepada masyarakat antarabangsa untuk mengambil tindakan, ya, membawa ke mahkamah atas kesalahan jenayah yang besar seperti genosid ataupun war crime, ya, perang, Mhm. jenayah perang. Jadi di bawah convention genosid ini,
ia membolehkan mana-mana negara yang menjadi ahli ataupun state party kepada Genocide Convention Genocide Convention seperti Mhm. mana yang dibawa oleh South Africa dan sebelum ini oleh Gambia terhadap apa ni Myanmar dan juga Bosnia. Ya, jadi ada Mhm. beberapa negara yang sudah dibawa kepada ICJ sebab Mahkamah Keadilan Antarabangsa mempunyai bidang kuasa Mhm. untuk mendengar kes seperti ini. Dan satu lagi yang sangat bermakna dalam kes genosid ini ialah apa yang dikatakan sebagai shared value, nilai-nilai bersama, Mhm. nilai-nilai kongsi bersama oleh semua negara yang menjadi anggota kepada Genocide Convention untuk membawa kes mereka kepada ICJ dan ICJ akan menerima kes tersebut ya dalam hal untuk memutuskan ataupun membuat keputusan Mhm. uh, 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 me- 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 menghukum ya negara yang melakukan kesalahan tersebut. Mhm. Sebab dalam kes Myanmar lawan Gambia, Mhm. negara Myanmar membuat argumen mengatakan Gambia mana boleh menjadi apa ni negara yang akan menentang Myanmar dalam kes genosid kerana mereka tidak dekat ya dari segi geographical location dan sebagainya. Jadi mereka tidak mempunyai hak Mhm. untuk membawa kes tersebut Mhm. kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Namun mahkamah telah membuat keputusan ini satu Mhm. yang sangat bermakna kepada semua peguam-peguam antarabangsa iaitu Mhm. tidak kira sama ada lokasi itu jauh ataupun dekat, Mhm. Genocide Convention itu membenarkan suatu negara ataupun ahli kepada genosid Mhm. membawa kes tersebut untuk mencegah atau mencegah atau prevent daripada genosid berterusan. Sebab Baik. dia ada dua. Mhm. Satu, oleh negara yang melakukan genosid itu, mereka Mhm. mesti memberhentikan genosid, dalam hal Mhm. ini ialah Israel sebab Mhm. Israel adalah ahli ataupun negara anggota Genocide Convention dan Mhm. kalau Israel tidak membuat apa-apa tindakan untuk memberhentikan jenayah itu maka negara anggota lain boleh mengambil tindakan dengan Mhm. membawa kes tersebut kepada ICJ. Jadi Baik. inilah perkara-perkara yang perlu dan dua langkah yang strategi dibawa Mhm. oleh South Africa. Pertama Mhm. ialah untuk mendapatkan provisional measure ataupun tindakan sementara. Mhm. Berhentikan semua tindakan-tindakan apa ni genosid. Yang Mhm. keduanya dia mohon untuk mendapatkan keputusan daripada mahkamah menjatuhkan Mhm. hukum bahawa Israel adalah bersalah. Jadi ini adalah dua strategi yang selalunya dibawa oleh Mhm. negara-negara yang memohon ICJ Mhm. untuk menjatuhkan hukum genosid ya. Baik, terima kasih Prof atas penerangan tersebut. Satu penerangan yang cukup panjang, yang cukup menarik. Saya rasa cukup infonya untuk kita fahami mengenai apa yang boleh kita jangkakan di International Court of Justice ICJ, Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung dengan pencabulan Convention Genocide 1948 yang dibentangkan oleh Afrika Selatan terhadap Israel. Baik, kita nak fokuskan kepada Cikgu Azmi pula. Kita dah dengar penjelasan daripada Prof tadi mengenai apa yang boleh kita fahami mengenai proses tersebut. Tapi saya menariknya ada satu perkara yang saya nak kongsikan dengan penonton dan juga Cikgu Azmi sendiri di mana disebabkan desakan ini kita tahu dari awal bahawa Israel telah mengeluarkan kenyataan bahawa tuduhan yang dikeluarkan oleh Afrika Selatan ini sebagai baseless ya, tidak berasas. Namun Kementerian Luar Negeri Israel juga mengarahkan ke semua anggota-anggota kedutaannya di seluruh dunia untuk mengeluarkan kenyataan untuk mengecam tindakan Afrika Selatan ini dan juga ini juga dilihat untuk mewujudkan tekanan antarabangsa ke atas mahkamah untuk tidak mengeluarkan instruksi yang memerintahkan Israel untuk menggantung kempen ketenteraannya di Gaza. Jadi Cikgu Azmi, adakah ini dilihat mampu untuk mempengaruhi keputusan ICJ secara keseluruhannya? Cikgu Azmi. Ya, terima kasih. Saya kira sentimen dan juga semangat seluruh dunia sudah sangat nyata bahawa eh, apa yang sedang berlaku di Gaza itu tidak boleh diterima sama sekali. Jadi dia Mhm. panggil overwhelming, ya, desakan, tekanan antarabangsa itu berlaku. Jadi eh, respon daripada Israel itu bagi saya tidak mengejutkan. Mhm. Bukan kali pertama dia menafikan apa yang dilakukan.
dan siapa dalangnya dan kenapa dia rasa dia boleh terus melakukan ini walaupun ada sekarang tindakan daripada sebuah negara untuk dakwa di dalam apa dia panggil World Court atau dia panggil ICJ itu. Um, dan saya kira alasan dia yang sangat apa namanya spontan itu menunjukkan bahawa Israel ini berasa dia tidak kisah ya betapapun ditekan oleh dunia, dia akan teruskan agendanya. Dan kenapa kekuatan dia itu ditunjukkan begitu, kedegilannya dan keangkuhannya ialah seperti yang saya sebut tadi, ada satu negara yang kalau kita tengok dalam artikel 3 daripada Geneva Convention itu, iaitu ada peruntukan mengenai complicity, iaitu bukan saja dalam artikel 1 bahawa sesuatu negara itu melakukan jenayah genocide, tapi yang ketiga ada menyebut tentang siapa yang mendukung dan membantu melaksanakan jenayah ini. Dan saya kira ini juga jelas ya, dunia sudah tahu bahawa siapa yang sebenarnya yang membantu Israel meneruskan agenda atau kempen militeri ini. Jadi soalan sahabat tadi, apakah ini boleh menyekat ataupun membiarkan genocide itu diteruskan? Saya kira mereka akan lakukan itu berterusan sehingga kononnya mereka nak betul-betul menamatkan kehadiran Hamas. Tetapi dalam masa yang sama saya kira di peringkat di negara seperti Amerika dan juga ada isyarat-isyarat yang kita terima daripada negara barat bahawa sudah ada shift, sudah ada pandangan yang sudah berbeza daripada asal, bahawa mereka mengatakan bahawa Gaza ini sudah keterlaluan. Sebab itu panggilan untuk ceasefire itu sudah mulai kedengaran daripada negara yang sebelum ini turut apa yang dibuat oleh United States. Jadi sekarang saya kira tekanan yang dilakukan oleh Afrika Selatan itu sangat wajar dan timely. Yang itu sambutannya Qatar menyambut. Malaysia sendiri telah menyambut dan pihak saya daripada organisasi juga telah memberi seruan kepada dunia supaya terus memberi sokongan penuh kepada tindakan Afrika Selatan. Daripada seorang international lawyer yang namanya Francis Boyle, dia telah banyak kes 2-3 Bosnia, dia telah berjaya melaksanakan pembuktian bahawa telah berlaku genosid. Dia mengatakan pada 11 hari bulan hearing ini akan berlaku, sangat jelas bahawa Israel akan didapati bersalah dan untuk melaksanakan hukuman itu dia ada Genocide Convention Implementation Act, ya, suatu akta yang berkait dengan Genocide Convention itu untuk memastikan kepatuhan kepada hukuman yang akan dikenakan kepada negara yang berkenaan. Jadi saya kira Israel agak tersepit walaupun nampak kedegilannya itu jelas, tetapi dia rasa bahawa tekanan akan mulai berlaku dan dia tidak boleh meneruskan agenda yang sangat brutal. Tapi kita nak fokus mula kepada Prof ya. Kita juga difahamkan sebelum ini Prof, Yayasan Maya Aqsa akan menyerahkan dokumen beserta bukti terkini akan jenayah perang yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap penduduk Palestin apabila pasukan itu bertemu dengan pendakwa raya Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC di The Hague, Belanda. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan jika ada perkembangan mengenai perkara itu. Prof? Terima kasih. Sebenarnya masih lagi tidak ada apa-apa perkembangan. Sebenarnya kita sudah terlibat 2 kali dengan ICC ni. Yang pertama ialah amicus curiae tahun 2021 dulu, di mana kita meminta ICC memihak kepada Palestin menjadi sebuah negara yang berhak untuk uh, di dibawa kepada ICC ya, sebagai negara anggota Rome Statute of ICC, iaitu kita berjaya bersama-sama dengan NGO lain. Yang kedua ialah membantu. Kita sebagai NGO, kita sebenarnya boleh membantu dari segi membawa segala evidence ataupun bukti-bukti, dokumen-dokumen, kenyataan-kenyataan saksi
kepada ICC ya. Dan sebenarnya November lepas kita seramai 6 orang telah pergi ke The Hague untuk menghantar dokumen dossier tersebut yang bermuka surat 54 semuanya untuk menjelaskan kepada ICC untuk meneruskan bukan saja penyiasatan tetapi Benjamin Netanyahu dan juga Mhm. ahli-ahli ataupun military officialnya atas kesalahan ya jenayah perang, jenayah terhadap kemanusiaan dan Mhm. juga genosid ya di bawah Rome Statute Mhm. ICC. Dan sehingga ke hari ini kita dapat apa-apa susulan ataupun jawapan dan kita akan teruskan juga meminta mereka sebab kita mendapat information daripada Palestin day to Mhm. day dari segi apa yang telah dilakukan oleh pihak Israel terhadap Mhm. penduduk Gaza ataupun orang-orang Palestin di Gaza. Kita ada day to day sebab kita mendapat maklumat itu terus daripada Mhm. kedutaan Palestin di sini ya atas Mhm. kerjasama mereka dan kita akan teruskan Mhm. untuk memberikan apa ni bukti ini. Satu lagi ialah kita nak hantar kepada Mhm. uh, penyiasat ya di bawah UN Human Rights Council sebab sudah ada Commissioner of Inquiry Mhm. Mhm. yang membuat inquiry tentang segala kesalahan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestin dan kita Mhm. juga akan meminta mereka membawa dokumen-dokumen Mhm. bukti ini kepada mereka. Baik. Tapi you must understand it is not easy to get all this evidence dalam keadaan sekarang. Kita pun tak Faham. boleh pergi. Kita memang tak boleh pergi sebab keadaannya ialah dalam keadaan perang jadi Mhm. kita minta kerjasama daripada kedutaan Palestin dan Mhm. juga pegawai-pegawai mereka untuk membantu kita. Itulah setakat ini yang saya boleh beritahu. Baik Prof, kita nak beralih semula kepada Cikgu Azmi. Cikgu Azmi ya, kita tahu juga sekarang ni Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken berada di negara-negara Arab ataupun di UAE secara spesifiknya dan terbaru memberi jaminan bahawa pemimpin Arab bahawa Washington menentang pemindahan secara paksaan penduduk Palestin dari Gaza atau tebing barat. Itu antara isu yang menjadi fokus Anthony Blinken. Jadi menjelang kepada pendengaran kes di ICJ ini nanti, bagaimana melihat strategi ataupun gesaan yang dibuat oleh US itu? Adakah ia bertindak ataupun dilihat sebagai satu strategi yang mahu mengalihkan tumpuan semata-mata atau adakah ianya satu kenyataan yang telus datang daripada Amerika Syarikat sendiri yang kita tahu sebagai rakan sekutu kepada Israel? Cikgu Azmi. Ya, saya kira shuttle diplomacy yang dibuat oleh Anthony Blinken itu, ini kali ketiga ya. Um, di awalnya ketika itu seolah dia berterus terang bahawa uh, US itu mendukung apa ni panggil right of self defense ya. Tetapi kali ketiga ini sudah ada kelainan sedikit, sudah ada menunjukkan kenyataan keprihatinan bahawa keadaan nampaknya sudah di luar kawalan dan dengan itu dia pergi kepada beberapa negara di Timur Tengah itu juga untuk menyatakan bahawa mereka sangat prihatin terhadap fakta yang berlaku di Medan itu, iaitu pembunuhan yang dah tidak boleh dikawal. Kelainan ini saya kira sepatutnya mulai memberi sedikit tekanan oleh Amerika kepada Israel, tetapi tidak di sudut yang lain dia tidak berhenti untuk terus membantu senjata-senjata kepada Israel. Itu artinya ada hipokrisi ya yang dia sementara dia kata dia concern tetapi masih terus membantu. Jadi dengan itu saya kira Israel nampaknya dia tidak kisah ya. Artinya okey US boleh cuba menjelaskan kepada Qatar, kepada UAE, malah kepada Saudi bahawa mereka sedang cuba untuk meredakan keadaan tetapi ternyata itu tidak berlaku dengan jujur ya. Mereka masih lagi bersilat dalam arena diplomatik ini untuk hanya mengatakan bahawa kami akan berusaha untuk meredakan keadaan. Adapun Israel, saya kira uh, dia ada politik dalaman yang nampaknya bermain ya. Netanyahu itu kepentingan politiknya itu menjadi keutamaan. Survival politiknya bergantung kepada apakah agenda
menghapuskan Gaza itu akan berhasil. Mhm. Nampaknya dia tersepit. Artinya dia sudah tidak lagi dalam satu masa mereka telah membuat pernyataan daripada kabinet perangnya ataupun war kabinetnya. Mhm. Kami justify untuk melakukan apa yang kita lakukan sebab ada mengatakan tidak ada orang yang tidak berdosa di Gaza. Artinya semua itu boleh jadi target. Ada yang Mhm. mengatakan dia sebut orang Gaza itu ialah human animals, ya, haiwan manusia. Oleh kerana itu kita boleh bunuh. Dengan itu Netanyahu nampaknya dia sudah tidak lagi boleh tidak berjaya, ya, di Gaza. Mhm. Jadi dia tersepit di situ sudah masuk 94 hari. Mhm. Dengan itu dia sudah tidak boleh withdraw. Kalau Mhm. withdraw artinya politik kerjanya sudah habis dan sekarang ini sudah ada demonstrasi kerana dia sudah tidak mau lagi berfikir tentang tebusan. Mhm. Mhm. Orang-orang di apa namanya di sana, Mhm. di Tel Aviv dan juga di beberapa tempat di Israel sedang Mhm. menjerit sekarang ni, supaya kamu berikan perhatian kepada tebusan. Tetapi Mhm. Netanyahu tidak peduli. Jadi terbunuh atau tidak itu dibiarkan. Jadi sekarang ini saya kira ada tekanan dari dalam yang saya Mhm. panggil implosion, ya. Mhm. Artinya dari dalam itu meledak untuk Mhm. menyerang apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Mhm. Tetapi ada juga yang tekanan dari luar dan tekanan luar ni juga yang sedang mempengaruhi apa sebenarnya langkah yang perlu dilakukan oleh Israel. Mhm. Mhm. Saya rumuskan bahawa apapun keadaan yang sedang kita lihat sekarang, Mhm. perpuluhan semakin meningkat, Mhm. angkanya sudah nampaknya akan pergi kepada 30-40 ribu kerana ada Betul. yang masih missing. Rumusan saya ialah Mhm. nampaknya satu saat nanti akan tiba Mhm. apabila Israel betul-betul terisolasi. Artinya dia Mhm. betul-betul akan terkepit secara sendirian. Baik. US sudah tidak boleh backup sangat dari Mhm. segi diplomasinya, Baik. walaupun senjata tetap diberi, tetapi US juga sudah mengambil pendirian yang sedikit Mhm. berbeza. Jadi ini yang kita lihat berlaku sekarang dalam politik yang sedang dihadapi oleh Baik. Israel. Baik, Cikgu Azmi. Mungkin dalam masa yang begitu singkat ketika ini, saya nak tanya kepada Prof dalam masa yang singkat, Prof, mungkin 1 minit, apa lagi tindakan dan undang-undang di peringkat antarabangsa yang boleh diambil oleh negara-negara lain untuk mendesak Israel menghentikan kekejaman dan kezaliman di Palestin? Prof, dalam masa 1 minit dari sekarang. Ya, negara-negara lain harus bersama dengan South Africa ataupun Afrika Selatan untuk membuat intervensi ini. Sebab kita tahu keputusan sama ada Israel itu melakukan genosid ataupun tidak akan memakan masa yang panjang. Mhm. Yang Mhm. keduanya ialah kita mesti bekerjasama, ya, mesti bersolidariti, Mhm. iaitu untuk menekan ataupun we have to pressure Karim Khan, Ketua Prosecutor ICC untuk meneruskan, Mhm. ya, penyiasatan dan juga mendakwa. Penyiasatan tu sebenarnya bukti-bukti dah ada pada dia. Mhm. Sebab Mhm. Prosecutor Man sudah dah ada dah bukti-bukti tu sebelum dia habis tamat tempohnya. Mhm. Tetapi Karim Khan tidak membuat apa-apa tindakan. Jadi kita mesti pressure Mhm. Mhm. Karim Khan untuk meneruskan tindakan untuk mendakwa Benjamin Netanyahu dan juga Mhm. pegawai-pegawainya. Yang lain-lain ialah seperti kita secara politiknya Mhm. mengusul kepada UNGA dan juga Security Council untuk terus mengambil resolusi, iaitu meletakkan gencatan senjata ataupun ceasefire terhadap Palestin. Ini boleh Baik. dilakukan dan saya pasti ini boleh berjaya, ya. Jadi ini Baik. antara tindakan-tindakan yang boleh diambil. Baik, baik, terima kasih Prof. Dan juga Cikgu Azmi, mungkin beri kupasan sikit apa lagi peranan yang boleh dimainkan Malaysia sebagai sebuah negara untuk sama-sama memberikan sokongan kepada Palestin di masa akan datang selain pada memberikan sokongan kepada pembentangan kes genosid yang dibentangkan oleh Afrika Selatan di ICJ ini. Cikgu Azmi dalam masa 1 minit. Ya, nampak gayanya agak aktif, ya, Malaysia peranan dan suara Malaysia itu sering diperhatikan. Jadi apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri bersama dalam beberapa forum, ya, di peringkat OIC, peringkat UN, nampaknya ketegasan dan konsistensi itu jelas. Tetapi tindakan yang nampak nyata ialah apabila kita menyekat kapal Zim Shipping daripada Israel, itu satu Mhm. keputusan yang agak tegas. Mhm. Dan yang keduanya, kita juga telah menyatakan pendirian menyokong tindakan Afrika Selatan untuk Mhm. mendakwa Israel. Apa lagi yang harus kita lakukan? Saya fikir
kekuatan menyeluruh, kita panggil the whole nation approach. Rakyat dengan kerajaan nampak kita bersama untuk kita memastikan suara Malaysia itu benar-benar dia ambil perhatian. Solidariti yang disebut oleh Prof tadi sudah pasti itu faktor yang tidak boleh tidak. Mesti kita tunjukkan kepada dunia bahawa ini bukan soal Palestin, ini bukan soal Islam saja. Ini soal kemanusiaan, soal keadilan, soal kedaulatan, soal dignity orang-orang Palestin. Ini yang patut ditekankan dan NGO harus berkempen berterusan. Kita akan mengadakan perhimpunan berterusan untuk tekan Amerika Syarikat menghentikan sokongannya kepada Israel. Itu yang saya rasa harus dilakukan. Baik, terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada hari ini. Kita bersama dengan Cikgu Azmi ataupun Muhammad Azmi Abdul Hamid yang merupakan Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM dan juga Profesor Datuk Dr. Rahmat Muhammad, Ketua Pasukan Peguam Penyiasat Yayasan Mai Aqsa atas penjelasan mengenai isu ataupun pembentangan oleh Afrika Selatan ke ICJ ataupun Court of Justice Mahkamah Keadilan Antarabangsa berkenaan dengan kes genosid yang dilakukan oleh Israel kepada Palestin. Dengan itu, sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Kita bertemu semula di hari dan waktu yang sama. Dengan itu, sekian. Assalamualaikum. Salam hormat.